Saya kongsikan cerita saya ni untuk ibu bapa yang di luar sana. Jangan patah semangat dengan diorang. Dia tak nak susukan anak dia langsung. Dia tak nak pegang anak dia langsung. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sofi Juriah binti Hamijah. Saya dilahirkan dengan cleft lip and palate dan itu semua kisah lama. Dan sekarang saya fokus kepada anak saya, Aura Syafiah, yang berumur setahun 5 bulan, juga dilahirkan dengan cleft palate. Alhamdulillah, Aura telah berjaya menjalani pembedahan penyambungan lelangit. Sekarang selepas pembedahan, tak ada apa-apa komplikasi yang berlaku. Dia juga aktif je macam biasa. Tadi pun doktor dah benarkan dia untuk menyusu. Cuma sukanya sebelum pembedahan dia menyusu menggunakan botol dan puting. Tadi gunakan picagari. So agak mencabar juga. Sebabkan saya juga dilahirkan dengan cleft palate and lip, saya risau juga akan kandungan saya. So saya banyak kali buat detail scan untuk buat pengesahan. Tapi semua detail scan tu semua menunjukkan anak saya tiada apa-apa dan tiada juga kecacatan pada lip atau palate dia. Masa doktor yang sambut tu pun cakap tak ada apa-apa. Just masa nak discharge pada ward tu dapat tahu pasal palate dia tu lah. Terkejut lah, tapi memang dah jangka dari awal untuk persediaan lah. Sebab mak saya pun ada cakap juga kemungkinan orang cakap itu genetik, tapi bukan. Untuk kes pesakit baby Aura ini, pesakit hanya mempunyai cleft lelangit ataupun cleft lelangit sekunder yang melibatkan lelangit keras dan lelangit lembut. Banyak para ibu bapa yang bertanya sama ada penyakit cleft ini ada berkaitan dengan keturunan. Okey, sememangnya ia ada faktor-faktor keturunan dalam penyakit ini, tetapi dia punya orang cakap manifestasinya mungkin akan ditambah dengan faktor-faktor environment. Contohnya semasa ibu mengandung, sama ada mengambil makanan ataupun vitamin suplemen atau tidak, rapat dengan perokok ataupun konsumsi alkohol. Dan bagi ibu bapa yang telah mempunyai seorang anak yang mempunyai kondisi cleft ini, risiko untuk mendapat anak yang mempunyai cleft ataupun sumbing di masa hadapan adalah meningkat sebanyak 4%. Dan jika mereka mempunyai 2 anak yang mempunyai kondisi cleft ini, risiko ini akan bertambah lagi untuk anak-anak yang akan datang sebanyak 7%. Kondisi di mana pesakit mendapat cleft tanpa faktor-faktor keturunan adalah sebanyak 0.1% sahaja. Ini biasanya terjadi dengan penyakit-penyakit sindromik ataupun pure Rabine sequence, ataupun di mana pesakit mempunyai rahang yang pendek, di mana pembesaran ataupun pertumbuhan lelangit di dalam kandungan terjejas. Apa yang merisaukan saya? Merisaukan saya adalah penerimaan orang pada anak saya lah. Sebab saya pernah mengalami kan macam mana kesukaran tu. Even though anak saya tak ada kecacatan pada bibir, cuma pada lelangit, tapi risiko untuk sengau tu ada jugalah. Setakat ni dia menjerit, tone dia sangat jelas, tapi tak tahulah lepas pembedahan ni, harap-harap tak ada apa-apa yang berlaku lah. Kawan-kawan semua ramai support lah, doakan Aura yang baik-baik semua. Pembedahan biasanya dijalankan pada umur bayi berumur kira-kira 3 ke 5 bulan untuk kes cleft bibir, dan untuk cleft lelangit semasa umur bayi atau pesakit di antara 9 ke 12 bulan. Ini adalah bertepatan dengan kadar pembesaran atau development bayi tersebut. Di MSU Medical Center, saya diperkenalkan dengan Profesor Arman. Beliau juga yang mengetuai dan mengendali pembedahan anak saya, dan setahu saya beliau telah menjalani dan mengendali banyak pembedahan berkaitan dengan cleft lip and palate. Bila cakap pasal pembedahan, siapa je yang tak takut kan? Program pembedahan ini telah dapat dijayakan dengan kolaborasi di antara Yayasan MSU, Plastic Scientific Club HKL dan juga Kelapa Malaysia. Saya harap kolaborasi seperti ini akan dapat diteruskan di masa-masa akan datang
semoga lebih banyak lagi pesakit cleft dapat menikmati kemudahan seperti ini di MSU Medical Center. Atas kolaborasi antara Yayasan MSU, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Tengku Jaafar dan Kelapam juga, kemudahan tu dapat dipercepatkan lah. Alhamdulillah lah, Aura terpilih. Sangat bersyukur. Even dapat tahu 3 hari sebelum pembedahan, sangat gesa untuk datang daripada Jempol ke sini. Untuk kes adik Aura ini, pesakit mempunyai cleft lelangit sekunder ataupun cleft lelangit, cleft soft palate dan cleft hard palate sahaja, tidak melibatkan gusi, dan juga beliau tidak mempunyai cleft bibir. Saya lihat beliau mempunyai cleft, walaupun cleft secondary ataupun sekunder, tapi ia melibatkan berkomunikasi dengan ruang hidung kedua-dua belah, jadi kita panggil bilateral cleft palate. Dan beliau juga mempunyai lidah yang terikat. Okey. Bagi pembedahan cleft lelangit, kita punya target ataupun aim kita adalah untuk memberi pertuturan yang lebih baik ataupun memberi peluang kepada bayi ataupun pesakit mempunyai pertuturan yang sempurna. Pada masa yang sama, saya dapati beliau mempunyai lidah yang terikat ataupun tongue tie. Jadi untuk adik Aura ni kita telah buat pembedahan, melepaskan ikatan lidah pada bawah lidah itu ataupun tongue tie release, dan juga menutup ruang cleft lelangit yang beliau ada. Pembedahan berlangsung selama 2 jam. Alhamdulillah. Bersyukur sangat sebab Profesor Arman cakap pembedahan berjalan dengan lancar. Okey, walaupun masa pembedahan sebenar hanya dalam 30 ke 30 minit, tapi jangka masa pesakit berada dalam bilik bedah adalah lebih panjang. Ini kerana melibatkan proses anestesia ataupun menidurkan pesakit yang memakan masa, dan juga proses membangunkan pesakit semula. Jadi para ibu bapa bila menunggu anak-anak yang menjalani pembedahan cleft ini, mungkin mereka akan menunggu selama 1 jam setengah ataupun dalam 2 jam sebelum mereka dipanggil semula masuk ke bilik bedah untuk menemani anak mereka di ruang pemulihan. Agak menyayat hati lah bila tengok keadaan anak tu kan. Bila dia sedar tu dalam keadaan yang mamai sakit tu kan, saya pun menitik juga air mata lah. Para ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mempunyai kondisi cleft ini, saya harap anda tidak merasa terlalu kecewa kerana ini adalah hanya masalah fizikal yang boleh dibaiki dengan kaedah pembedahan. Di serata Malaysia terdapat ramai para pakar bedah ataupun pakar plastik surgery yang boleh membuat pembedahan untuk membetulkan keadaan fizikal anak-anak anda ini. Mereka tidak perlu dilabel sebagai orang kurang upaya ataupun anak yang istimewa, sebab hanya fizikal di bahagian bibir dan langit saja yang mengalami kecacatan, tetapi mereka mempunyai bagi saya daya keupayaan untuk maju dan menceburi segala bidang seperti orang-orang yang lain. Saya kongsikan cerita saya ni untuk ibu bapa yang di luar sana yang ada anak cleft lip ke, palate ke, or salah satu ke. Jangan patah semangat dengan diorang, sebab diorang tak minta pun lahir macam tu. Diorang boleh jadi cantik. Kita moden kan, dah ada pembedahan plastik untuk ubah semua tu. Saya cakap macam ni sebab saya pernah je tengok ibu yang tak nak susukan, tak nak terima anak dia. Dia tak nak pegang anak dia langsung. Tapi Alhamdulillah sebab ayah dia ada, so ayah dia terima dia. Just mak dia je lah yang buang dia. So kalau ada ibu bapa kat luar sana tu yang ada anak macam tu, jangan putus asa, jangan give up dengan diorang. Diorang pun boleh berjaya macam kanak-kanak biasa. Diorang boleh membesar, berjaya. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat pada Yayasan MSU kerana memilih Aura. Untuk adik Aura, saya harap beliau dapat menjalani sesi pemulihan dengan cepat dan menjalani kehidupan normal seperti kanak-kanak yang lain, insya-Allah. Mami nak cakap kat Aura, Mami sayang Aura sangat-sangat tau. Mami tak pernah menyesal pun Aura lahir macam tu tau.